Okay, menarik tu abang record, abang delete tu. Pasalnya, okay, tendensi merekod-rekod tu. Itu apa pula? Sangat tinggi. Dia kalau you tanya dia jadi macam some sort of booster, you know. Booster for the lady, number one. But the tool for the guy to make that happen again. You ingat tak? Nampak? Itu lelaki jahat lah. Of course lah. Of course lah. I mean, this is the type yang memang aku pancing kau untuk bawa kau ke situ. That is the main point. So berlaku baik dalam 2 bulan. Saya ada soalan ni. Okay, macam mana pula kalau perempuan tu dia tak nak, dia reluctant, tapi because dia nak submit to that guy punya, tapi perempuan ni naif. Dia tak tahu apa intention lelaki tu nak record. Dia bersangka baik lelaki ni memang saja nak jadikan kenangan lah. Alright. Yang tu macam mana pula, bro? That is what we call how this girl can be easily get manipulated by a predator. Yes, lelaki ni pula dia punya MO cukup senang. When I get inside your pants, that's a high tendency you will follow whatever I say. Betul ke? Yeah. To those naive ladies lah. Sebabnya okay, I kesian lah dekat yang perempuan-perempuan yang terlampau naif ni kan. It's very easy, I'm sorry to say this, but it's very easy to convince this kind of ladies bila dia first time, and this guy pun sometimes boleh cakap, ni pun I punya first time. So both of us sacrifice our first time to each other, which is, it doesn't make sense. So bila ada ayat-ayat macam tu yang jadi tu, itu yang terjadinya abang record, abang delete. Itu yang terjadinya tiba-tiba saudara mara jumpa video dekat internet. You know, you nampak tak kenapa ini semua boleh direlatekan dengan ciri-ciri pertama yang I kata tadi, I nak in a man. Honesty. Kalau dah pernah buat, cakap je lah dah pernah buat. Apa salah nak cakap tak pernah buat? Sebab not impressed. Orang kita ni nak hidup macam New Yorker punya lifestyle, tapi kau Melayu. Dia nak ambil sedikit-sedikit New York tu. Bila yang best ni, orang kita ni, dia ni very 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 kreatif. Dia ambil lifestyle, dia apply tu Melayu punya style, tapi cara dia apply tu Melayu punya cara lah. Ke kampung, style kampung. Okay. This kind of thing. So that's why kadang-kadang orang kita ni kreatif kat tempat yang salah. Okay, I want to share with you my one experience lah. This naiveness tak boleh di-associate dengan intellectuality. You know why? Okay. Because I took the case, seorang pensyarah telah bercinta, I think bercinta lah dengan seorang student, which ethically should not happen lah. Okay. Walaupun student tu dah habis belajar, tetapi I don't know, this is me lah, it just doesn't sound right lah to bercinta dengan your student. Okay. Maka bila dia bercinta, tahu-tahu lah apa je yang terjadi kan. Kejadian itu direkodkan. Oh shit. Okay. Few years later, maybe shit happens to the relationship. Okay. The video went viral among the students of the university. Woohoo! And I get to know about the thing from a student. Okay. They all spread it hush-hush. And I just realised that, alamak, it was my colleague. Oh shoot. Shoot kan? So gila. So you see, as an adult, but on that case I nak tanya, which one yang patut disalah? Yang merekod, yang bagi rekod, yang tukang upload tu masalah lah. Okay. Yang merekod atau yang bagi rekod? Yang bagi rekod kot. I don't know, how about you? You rasa siapa salah? Definitely yang merekod. Dan merekod. Sebab once you record, you ada tendency to replay. Once you tendency to replay, mulalah kepala otak ni berjalan.
Because on the other hand, benda-benda ni pun kadang-kadang dijual. So that's why, yelah, benda jahat ni senang datang. When relationship turn sour, bukan aib. Yang ni best. Masa kau bercinta, kau sedap-sedap, tak nak fikir. Tapi kenapa bila dah end relationship, mesti nak gaduh? Ini generally. I bukan kata siapa-siapa. Generally. It happens to me as well. Ya, me too. Gaduh? Okay, sorry about that. Kenapa nak gaduh? Kenapa tak boleh in good terms? Why? Yang best tu siap ada orang support lagi. Aku dah cakap dah dari dulu, kau tak nak dengar. Padahal dulu tak cakap pun. I would say dia berbalik kepada ciri pertama yang I cakap tadi. Which is honesty. Sebab tak ada orang yang akan marah gila-gila kalau kita semua jujur dengan perasaan masing-masing. Jujur dengan apa yang kita dah buat. If you open up. Kan, maksudnya dah transparent, hubungan tak dapat diselamatkan. Yes. Tapi boleh tak one relationship can be very open? Boleh tak? I think we are allowed to simpan sedikit untuk diri kita. Tetapi yang mana concern pasangan kenalah share. Right. Yelah, ada benda-benda yang tak penting pun nak cakap. Tapi bila benda tak penting tu at one point jadi hal. Bila benda tak penting, macam mana? Okay, benda tu tak penting. Contoh, I bagi pinjam duit kat kawan. Okay, without telling my partner. Let's say lah, my wife lah kata, contoh. Duit you sendiri? Duit I sendiri ni, I bagi. Okay. And yang body goal ni pula janji, seminggu aku bayar. So, bila sampai yang seminggu tu, dia tak dapat bayar. Body goal tak bayar, dia tak dapat bayar. And masa cukup seminggu tu lah, dekat rumah, ada kebutuhan financial. Maknanya ada memerlukan duit. Kan? So masa tu nanti akan jadilah this kind of question akan keluar. Duit pergi mana? You buat apa? You bagi siapa? So kita pun transparent. I bagi pinjam ni macam ni and dia patut bayar macam ni. So benda tu jadi isu tau. Meletup. Kawan ni nak pinjam dia bagi. I nak pergi beli barang macam ni tak boleh. Macam ni. I tengok dia kaitkan isu dia macam mana. Yang body goal tu pula tak ada TV cek duit bayar. So sepatutnya tak jadi isu. Tapi benda tu jadi isu due to the situation. Sebab tak bagi heads up dekat the partner awal-awal. I bagi pinjam duit kat dia ni tau, lagi seminggu dia bayar. So kalau you bagi tahu awal-awal, adakah akan terjadi meletup itu? Kemungkinan. Tapi sebab mentality seorang lelaki, dia senang percaya dengan kawan. Lelaki ni senang ambil mudah. Minggu depan dia bayar lah tu. So something like that. So macam perempuan is very detail. Itu daripada apa yang I faham lah, kan? Betul. Very detail. Aku bagi kau 20 sen, kau kena bayar aku 20 sen. Aku bagi kau sekian bulan, kau janji sekian bulan kau kena bayar. So perempuan very detail. Ada yang sampai satu tahap dia take note. Dia tak tulis lagi. I pernah jumpa. Masa kerja lama dulu, you pernah tak pergi shopping dengan orang yang list down apa yang dia dah beli? You pernah tak? List down sekali dengan harga, sekali dengan semua. Dia nak tengok damage dia berapa hari tu. I pernah jumpa. I cakap kenapa tak buat sempua? Ada. That's why I tahu kadang-kadang perempuan ni terlampau detail. Yang tu I nak disagree sikit. Okay. Why? Bukan terlampau detail pula. Detail. Kita nak create sistem. Kita nak systematic hidup ni. Itu dia. Tapi to that extent, is it okay to go to that extent? I think kalau benda tu tidak bawa ke mudarat belakang hari, tak perlu detail. Tapi bila jadi mudarat tu yang jadi kena detail tu. Sebab I tak agree bersapa tau. Okay, setengah orang dia dah plan. Dia ada duit sekian banyak ni. Hari ni untuk aku pergi shopping to redeem myself, I can only spend this much. Okay, itu I faham. Apa dia beli, kita jangan tanya. As long as dia habiskan dia punya peruntukan tu. Setengah orang pula yang kebiasaan pergi beli. Cukup bulan baru dia balik. Alamak, sudah overspend. Itu kebiasaan. Setengah orang pula dia dah plan.
nak beli apa, harga berapa, sekian-sekian, what's the budget for everything. To me that one systematic. Tapi kalau yang dekat tadi tu, sebab situationnya, dia tak plan berapa dia nak spend. Dia tak plan apa dia nak beli. Tapi dia duk kira damage dia. Faham. Adakah dia masuk public toilet 20 sen pun dia tulis? Kebarangkalian ada. Okey, itu memang detail lah, super detail. Kalau duit masuk toilet tu jatuh dalam peruntukan apa yang nak belanja tu gitu, mungkin masuk lah kot kan. Tapi sebab pada bila dia buat macam tu, dia bagi macam mana, dia bagi orang yang keliling dia ni, surrounding dia ni, yang ikut dia ni, mendatangkan rasa yang kurang enak. Bila dia dah berkira-kira, yang lain-lain ni pun dah start, tadi berapa aku beli, aku beli ni, aku beli ni. Nampak tak? Dia macam jadi trendsetter. So, bila nak pergi shopping kan, tak boleh, tak cukup. You know? Itu tu orang yang tak plan lah kan. You nak plan boleh, you nak kira boleh, I tak ada masalah benda tu. Tapi dia punya apa dia panggil, jalan kerja dia tu salah. Jalan kerja kalau macam matematik. Kalau dia nak plan, dia plan lah betul-betul. Okay, aku nak beli banyak ni, aku nak sekian ni, aku nak beli ni, okay, sekian banyak. So dia kira lah, mana lah tu hari tu pula harga dia tukar ke, ada sale ke apa ke, dia boleh save sikit duit ke, fine, that one dia boleh buat kira-kira. Then maybe dengan kira-kira tu, you can spend the balance on other things. Maybe itu pada I cara yang betul lah. I tak tahu lah orang lain. Jadi bila you cakap macam ni, adakah ini ciri-ciri yang you tak nak ada pada pasangan future anda? Gila kalau dia mati, I tanam dia dengan buku tu. So you tak nak lah orang perempuan macam ni? Cannot. To me, kalau dia jenis yang pre-plan, okay. Macam I cakap tadi. Contoh, okay, I nak beli rumah. Bulan-bulan budget I sekian banyak ni je. Rumah apa kita boleh beli? Okay, sekian-sekian macam ni. Okay, I nak beli kereta I macam ni. Ataupun katalah rumah ke kereta ke bayar sharing dengan partner. Contoh, okay, I punya kemampuan banyak ni je. Boleh tak kalau you punya side banyak ni ataupun half-half? Then okay. That kind of criteria is fine by me, which is I rasa semua orang buat macam tu. Kan? So, yalah, to me, I know kalau dah terlampau detail and tak mendatangkan faedah, tak payah buat kot. Okay. Menyusahkan badan kan. Lepas tu lagi satu, bila dah cerita pasal sharing bayar ni, you agree ke beli rumah share nama? Soalan you bro, cupu emas semua. Sebab sangat relatable dengan I. What do you think? Sebab kebetulannya pula ada satu kawan nak bercerai ni consult. Okay. Pasal dia beli rumah sharing. Okay, dia sangat-sangat yakin bahawa laki dia memang tak nak lah rumah tu. Amboi. Tak nak rumah tu, takkan bagi dia duduk dengan anak-anak dia. Which I cakap dengan dia, best friend dengan Hakim ke macam mana ni? Bila dah lepas bercerai, jangan ingat laki kau tu angel. Yes, it's not that easy though. Jadi I disagree kot. I disagree and I really did it that way. Maksudnya you tak nak share house. Which is we bought the house at that point of time and the house is on her name. And I don't know why. Yeah. I bayar lah. Oh, okay. Masa tu aku lelaki dia. Kenapa? Itu pun I rasa tindakan yang tak berapa bijak lah bagi I lah. Sorry. Betul. Kalau generally kita cakap tak berapa bijak. Tapi kalau for masa situasi, for woman dia bijak. masa situasi itu, pada seorang suami, dia jatuh pula atas tanggungjawab. Tapi nama rumah tu bro. Nama tak. Tapi to me, I was very happy because I didn't face that kind of hassle. Maknanya bila ada tu, ada tak fikir pasal rumah. And lagi satu pula, to me,
when we have already separated, whenever anak I balik dengan dia, I tahu anak I selamat, I tahu anak I kat mana. Inilah, tapi kalau dia pindah ke apa ke, that one I tak boleh buat apalah di luar kawasan kan. Tapi at least from certain duration, I tahu anak I kat mana, anak I selamat, semua apa-apa I boleh cari kat sana. And I tak payah rasa kat mahkamah, oh saya bayar banyak ni, rumah ni saya patut ada hak atas rumah ni. No, benda tu semua pening. Sebab ada yang dah separated bertahun-tahun, sebab nak settlekan kes tu je, dragging gila-gila. Yeah, you're talking to the person. Alamak. Sebab for me penat. Benda tu penat. Penat sebab bila pergi court tu dah macam rumah kedua, dia main emosi tau. Exactly. Itu satu hal. Dia main emosi, dia petik sendiri. Tapi bila dah lama-lama dah jadi rutin dia, okay lah, getting better. However, nak menghadap, kalau let's say tak separate on a good term, nak menghadap muka, alamak, malas gila. Yeah. Itu masalah tu. That's why I never practice that. Sebab to me, whatever has passed. Tapi you apa tu tak, you stop paying lah after that. Right after that. Yeah. Nobody can force me to pay. Sebab tu kau mai. So I boleh cuci tangan lah. Maknanya okay, from now on it's all yours. You know, kita dah tak ada apa-apa. So ya, memang harta benda you bayar lah. You tak nak, jual lah. I don't give a shit about it. I think your ex-wife is quite smart. Well, ya, tapi yelah, kebetulan pula masa tu I was looking for another property under my name. To invest and so on lah. Tapi lah tak menjadi. But to me, benda jadi ada reason lah. And you know, I learn something out of it lah. Sebab ada juga my cousin yang jauh-jauh ni bercerai. Kes rumah tak jadi hal. Betul. Sampai hakim tu naik fed up. Sampai hakim tu cakap sekarang sebab dua-dua tak nak mengalah, dua-dua tak nak jual, and dua-dua nak rumah tu as a whole to them. Kadang-kadang 5-6 tahun kan bro. So dia nak cerita balik, okay berapa sen aku keluar bayar down payment, bulan-bulan siapa bayar, share ke tidak ni. Dia jadi panjang. Betul. So, sampai hakim tu cakap jual je lah. Lepas tu split. Habis cerita. Selalunya memang macam tu je lah dia punya solution kan. Exactly. Tapi bila dua-duanya ni tertegak biji, tu masalah. Seorang je lah tegak biji, seorang lagi tak biji. Yang seorang lain tukang tegak kan. Aduh yay. Itu dah lain pula topik bro. Topik selepas perceraian kan. I know where you're going. That's why saya cakap. Nak cakap satu memang banyak lagi. How bad it is, you know, going through that phase for you lah. Ya, itu pun banyak perlu dikupas tu. Sebab to me, I mean, benda tu actually because we been having it for quite frequent bila masa kita ni ada partner. So when we got divorced and you don't have the partner, yang mana makan luar lah kan. Yang mana tak makan luar ni macam, you know, sometimes I feel bad for them, you know. Sometimes bukan nak ajar, tapi dia tak ajar. Are you saying that makan luar is good? No, definitely salah. Okay, definitely salah. We okay, we put religion aside. Tapi masalahnya, I percaya benda tu is your fitrah manusia satu hal. Is your living booster pun nombor dua. Sebab I pernah kenal ada satu perempuan ni yang dah divorce 2 kali. Sebelum dia praktis benda tu, selepas bercerai,
Maknanya lepas dia cerai tu ada satu duration tu dia memang tak buat. Dia clean lah, record dia clean. Attitude dia dekat office sampai orang panggil dia dekat office hingga betina. Oh, meroyan. Semua benda salah. Langgar dinding tu dia makinya. Oh, betul-betul bitch ni. Abi punya bitch. Satu office tu menyampah dia, bayangkan. I see. Office tu panggil dia single betina and dia pun tahu orang panggil dia single betina. Patut mulalah orang generalize. Tu tak dapat lah tu, kan? Kan. Lepas tu mula orang nama-namakan dia. Tu yang leceh. Tapi lepas dia dapat, full mak, I tell you, the best boss in the world. Dia admit kat korang, dia confess ke apa yang dia dah dapat? Yes, we can see how she glow. Dia glow gila. Tapi kan bro, tak perlulah cakap pasal apa tu, sex pun, even be in a relationship pun boleh buat you jadi better, kan? It is. Tapi dia glow tu tak ada. Kau ajar. The bitchiness tu still there. Sometimes it comes into the picture. Tapi bila when sex involved, you tengok dia punya lain. Dia sangat lain. I hate to admit that, but it's true. I've seen it from my friend lah. Betul lah. Dia sangat lain. You see? Dia bukan je kata perempuan, lelaki pun sama. Tapi macam lelaki, kalau dibuat kat luar sekalipun, for us, for our community is normal. Tapi bila untuk perempuan, there's something different. Tapi yelah, terpulang pada orang sekeliling nak terima macam mana kan. Macam you really can read woman well, bro. Been trained. Be trained by right society. Good for you. Aduh, I don't know, but sometimes sebab kadang-kadang I tak tahu benda ni whether it's gifted ataupun it is the way that I have been taught. Kadang-kadang that's your SOP bukan boleh cerita juga macam tu lah kot. Kadang-kadang when I see perempuan yang I tak kenal, somehow I tengok muka dia I dah boleh agak karakter dia macam, bukan baca, I dah boleh agak karakter dia macam mana. Seriously? Hebat lah. Kadang-kadang tak selalu. Kan? You know the way dia cakap pun cakap, alamak, dia ni tak boleh ni. Dia ni kalau buka isu-isu yang sensitif ni kan mesti dia seorang yang menang. Dia tu setengah orang yang I jumpa, ada yang ni based on experience yang I pernah kenal dan jumpa lah. Yang dia nak cerita tapi dia very secretive. Dia akan cakap, adalah kawan I, adalah macam ni, tapi cerita tu sangat detail. So macam kau you want to be all out, you better be all out. Sebab to me, it's good for you to talk to stranger yang you tak kenal. You can be all out because that stranger don't know you. You know? Betul. And that stranger kalau dia nak judge you pun lantak pi lah. Sebabnya you know, dia tak kenal pun dengan orang yang you kenal. It doesn't matter to me. Unless kalau orang yang kenal kita tu lain lah kan, lagi kan menyampai-nyampai, tu standard lah. Tapi bila stranger ni, I don't mind. You know, I don't mind to tell, saying that, you know, yes, I've done this, I've done that. Because, macam you dengan I lah. Something like that. Sebab pada I kadang-kadang based on experience kita yang buruk, kita tak sedar sebenarnya kita bagi dia nasihat. Kita tak perasan dulu sebenarnya. Betul. Yang tu I sendiri dia ajar lah. It's really not confused.